get the guns, the darts from my generation. I'll take the come on, let's get it on. Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni kita nak berbincang isu semasa berkenaan tentang negara Afghanistan. Beto percaya antara viewer Beto yang mengikuti perkembangan isu semasa luar negara berkenaan terutamanya tentang Afghanistan, ramai yang memperlihatkan gambar-gambar warga ataupun rakyat-rakyat Afghanistan yang begitu ramai di dalam kapal terbang dan gambar-gambar di airport Kabul, kota bandaraya Afghanistan dipenuhi dengan rakyat-rakyat yang dikatakan ingin keluar daripada Afghanistan. Kenapa perkara ini berlaku? So, dalam video ni kita nak bincangkan tentang negara Afghanistan. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang perkara ni, kenapa perkara ni berlaku, kita flashback balik tentang sejarah tentang negara Afghanistan ni. Okay, Afghanistan ni dia sebenarnya dia punya negara terbahagi kepada dua jenis rakyat yang mengikuti fahaman komunis dan juga puak yang berfahaman lebih pandang ke arah barat, iaitu Amerika Syarikat. Kita tahu Amerika Syarikat ni sebuah negara yang suka mencampur tangan dalam isu-isu hal negara orang lain, tak termasuk Afghanistan ni memang tak terkecuali lah. Dan waktu ketika dulu kalau kita ikutkan sejarah, berlakunya perang saudara di antara dua puak ni, di mana yang pihak berfahaman komunis lebih kepada Russia ketika itu, Soviet Union, dan juga fahaman ke arah barat dengan Amerika Syarikat. Jadi berlakulah perang saudara antara dua puak yang berlainan fahaman ni, sehingga berlakunya perang dan akhirnya pihak Soviet Union ketika ini, iaitu Russian, telah berundur daripada negara Afghanistan, dan puak-puak yang berfahaman komunis ni telah keluar daripada Afghanistan ni dan mereka bersembunyi di negara Pakistan. So fully negara ini actually dia dipegang ataupun dipengaruhi oleh Amerika Syarikat. Dan sebelum berlakunya perkara yang lebih tragis dalam negara Afghanistan ni, di mana berlakunya peristiwa yang korang sendiri mungkin ada yang ingat tentang kejadian pada 11 September 2001, di mana Amerika Syarikat menggemparkan seluruh dunia ketika itu apabila WTC telah dilanggar oleh dua buah pesawat jenis Boeing yang merempuh kebangunan hingga menjatuhkan keseluruhan bangunan WTC. Dan serangan itu bukan sahaja terhadap WTC, tetapi pesawat itu juga mengarah ke arah Pentagon, di mana kita tahu Pentagon ni adalah pusat yang sangat penting juga pentadbiran dalam Amerika Syarikat dan juga White House. Tetapi dua tempat ni gagal. Dua tempat ni gagal untuk dua pesawat untuk merempuh. Hanya sedikit rempuhan di Pentagon. Dan selepas kejadian itu, mulalah nama yang dipetik di atas serangan tersebut adalah Osama bin Laden. Dan difahamkan Osama bin Laden ini telah bersembunyi di antara pergunungan di Afghanistan. Jadi berlakulah peperangan ataupun pencarian Osama bin Laden ini, dan agak kematian Osama bin Laden ni juga boleh dikatakan sangat kontroversi, dan ada juga yang tidak mempercayai dengan bahawa Osama bin Laden ni berjaya ditangkap dan dibunuh dan dibuang di dalam laut. Katanya ramai yang tak mempercayai bahawa, dan ada juga beranggapan Osama bin Laden masih lagi hidup hingga sekarang. Wallahu alam. Dan setelah itu Afghanistan ini dikuasai penuh oleh Amerika Syarikat, dan
mereka cuba membentuk kembali negara Afghanistan ni dengan persetujuan semula pentadbiran, dan mereka cuba membangunkan semula sektor pertahanan dengan menubuhkan anggota-anggota askar yang dianggarkan lebih 200,000 orang, dan mereka ni mendapat latihan daripada Amerika Syarikat dan juga sekutunya iaitu Britain yang berlatih askar-askar dia ni lebih daripada 20 tahun. So memang sangat solid lah askar dia. Tetapi jika dibandingkan dengan puak Taliban ni, mereka ni jauh beza. Walaupun kita tahu kalau ikut daripada persenjataan, perkakasan yang mereka ada, aset-aset yang mereka ada, mungkin jauh lebih canggih daripada puak Taliban ni. Tetapi apa yang membezakan dua puak ni adalah semangat ataupun kesetiaan mereka kepada negara dan juga puak mereka sendiri. Askar-askar ni hanya dilatih untuk berperang, tetapi mereka ni tak ada jiwa. Macam kita boleh katakan semangat cintakan negara, berjuang hingga ketisan darah untuk membela negara mereka sendiri. Jiwa ni tak ada pada anggota ataupun askar Afghanistan sendiri. Dan puak Taliban ni dikatakan dicop oleh pihak barat dengan mengatakan mereka ni pemberontak. Dan ada juga yang mempercayai bahawa puak Taliban ni sebenarnya bukanlah pemberontak yang digembar-gemburkan oleh media barat, tetapi mereka ini adalah pejuang tanah air yang membela ataupun berjuang untuk negara mereka untuk bebas daripada sebarang penjajahan daripada unsur-unsur daripada luar. Ini yang mereka perjuangkan, hak mereka yang selama ini telah dinodai oleh pihak-pihak luar. Dan ramai juga yang tidak mempercayai, media-media luar yang membuat liputan, mungkin mereka ni melaporkan berita yang di sebaliknya dan kita tidak tahu, dan mereka menyampaikan seluruh dunia bahawa puak Taliban ini adalah seorang pengganas. Dan sekarang ni apa yang berlaku apabila pertempuran di antara askar Afghanistan dan juga puak Taliban, sebabkan askar Afghanistan yang tidak mempunyai jiwa untuk mempertahankan tanah airnya katanya telah surrender, dan puak Taliban telah berjaya menawan keseluruhan hampir 99% daripada Afghanistan ni. Dan apa yang membuatkan isu ni sangat hangat, presiden mereka presiden Afghanistan ni telah berjaya melarikan diri dan dipercayai telah bersembunyi di negara Tajikistan. Dan sebelum beliau melarikan diri, beliau sempat menaikkan posting di Facebook bahawa beliau telah menyerahkan 100% pentadbiran ini kepada puak Taliban dan dia tak nak ada kaitan apa-apa lagi dengan Afghanistan. Dan mana-mana orang yang dalam korang tengok yang dekat airport yang sampai bergayut dekat kapal terbang yang berebut-rebut nak keluar daripada Afghanistan ni, beta percaya ini adalah golongan-golongan yang berfahaman ke arah kebaratan dan mereka tak sanggup duduk atas pemerintahan Taliban. Sebab tu diorang ni insist juga nak keluar daripada negara mereka sendiri. Na'udzubillah. Ini yang Beto tahu tentang isu tu, kenapa terjadinya begitu banyak orang yang berpusu-pusu nak keluar daripada tu, daripada negara sendiri. Na'udzubillah, nasib baik kita patut bersyukur kerana Malaysia tidak sampai tahap yang macam tu sekali guys. Dan perkara ni masih lagi berlanjutan, mungkin ada lagi campur tangan daripada puak Amerika yang masih lagi inginkan campur tangan ke negara-negara yang bukan asing lagi pada mereka. Dan isu ni sangat menyedihkan sebenarnya untuk umat Islam khususnya kan. So apa pandangan korang tentang isu ni? Mungkin korang ada cerita ataupun yang mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam lagi isu ni, mungkin boleh
sharekan dalam video ni. Korang boleh drop komen kat bawah. Kita boleh kongsi sama-sama tentang isu ni. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan tombol warna merah, button subscribe percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Betul Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.